Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Terima kasih kepada para penonton di FB Live Water Hub, Malaysia Water Hub. Hari ini kita akan ada sesi perkongsian dari Prof. Zainura bertajuk pendekatan sistemik bagi penilaian kelestarian lembangan sungai. Kita mulakan sesi webinar kita dengan umul kitab Al-Fatihah atau mengikut kepercayaan masing-masing. Saya berkongsi sedikit latar belakang Prof. Zainura. Prof. Dr. Zainura Zainono merupakan pengarah bagi Pusat Pelestarian Alam Sekitar dan Sekuriti Air PASA di UTM. Beliau memperoleh ijazah dalam bidang Chemical Engineering di Vanderbilt University, Master in Clean Technology dan PhD di dalam Chemical Engineering di Newcastle University. Beliau banyak terlibat dalam bidang air dan kelestarian dan terlibat dalam pelbagai jawatan kuasa dan pasukan petugas di peringkat nasional, contohnya bagi Water Sector Transformation 2040 dan National Environmental Governance. Di peringkat antarabangsa, beliau terlibat dalam kajian Vietnam Environmental Performance Index EPI bagi UNDP dan terpilih sebagai ASEAN-US Science and Technology Fellow oleh SAID dan ASEAN Foundation. Beliau juga terlibat dalam memimpin projek Newton Grant Fund dengan kerjasama Newcastle University. Juga terlibat dengan kajian Global Challenge Research Fund GCRF yang bertajuk The Sustainable Water Hub yang dibiayai oleh UKRI. Jadi sebelum kita mulakan sesi perkongsian, saya ingin maklumkan bahawa para penonton boleh bertanyakan soalan melalui komen di FB. Jadi tanpa melengahkan masa, saya persilakan Prof. Zainura untuk berkongsi kajian beliau. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hafizan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua yang hadir pada sesi kali ini. Saya harap dapat mendengar saya dengan baik. Jadi kita kembali semula bersiaran untuk sesi Hub Air Malaysia webinar. Ini sebenarnya siri yang keempat di mana kita dah ada speaker selain sebelum ni, di antaranya Prof. Zul, Prof. Azmi, Aris dan juga Dr. Salmiyati. Saya adalah speaker yang nombor 4 untuk sesi ini. Jadi perkongsian saya pada kali ini adalah berkaitan tentang pendekatan sistemik bagi penilaian kelestarian lembangan sungai. Jadi jangan risau jika tajuknya mungkin nampak sedikit confusing ataupun sounds a bit academic. Nanti kita akan go through in layman term apa yang dimaksudkan dengan sistemik dan bagaimana apa yang dimaksudkan dengan penilaian kelestarian. Jadi untuk makluman semua, kajian ini adalah sebahagian daripada projek yang kita laksanakan di bawah Grant Water Security dan Sustainable Development yang ditaja oleh UKRI ataupun UK Research and Innovation. Jadi kami UTM adalah salah satu collaboratory ataupun rakan kerjasama untuk projek ini, di mana projek ini juga melibatkan beberapa negara yang lain termasuklah UK sendiri, Ethiopia, India dan juga Colombia. Jadi untuk tujuan projek ini kami fokuskan kajian kami kepada lembangan Sungai Johor. Walau bagaimanapun dalam dalam talk saya hari ini, saya akan memberi penerangan secara lebih general lah bagaimana konsep penilaian lestari itu dilaksanakan menggunakan sistem sistemik. Okey, sebelum saya memberi definisi ataupun dan pergi lebih jauh dalam konsep sistemik ni, sebelum ni saya cuma nak membawa para hadirin ataupun
yang hadir hari ini tentang gambar rajah ini. Tentang, saya rasa memang ini adalah contoh klasik yang mana kita semua dah pernah dipaparkan sebelum ini, pernah lihat sebelum ini, di mana we have 6 ataupun a few blind men dengan seekor gajah ataupun beberapa orang buta dengan seekor gajah. Jadi kalau kita lihat daripada figure ni ataupun daripada kartun ni, kerana mereka ni tidak pernah ada konsep tentang what is an elephant before this blind man. Jadi bila mereka pegang sesuatu bahagian gajah tersebut, mereka akan mendapat, masing-masing akan ada perception atau persepsi yang berbeza. Jika contohnya kalau yang pegang trunk ataupun pegang belalai, mungkin merasakan, oh adakah ini tiang, adakah ini kabel ataupun sebagainya. Ada yang pegang ekor, mengatakan ini tali, ada yang memegang badan, mengatakan ini dinding. Jadi kerana mereka tidak nampak gajah tu secara holistik ataupun secara sistemik. Jadi apa yang saya nak paparkan, nak nyatakan di sini adalah bagaimana kalau kita melihat sesuatu perkara ataupun kita membuat penilaian sesuatu perkara berdasarkan komponen kecil bahagian tersebut, kadang-kadang kita boleh membuat penilaian yang kurang tepat. Okey. Ini adalah kandungan pembentangan saya. Jadi kita akan mulakan dengan apa yang dimaksudkan dengan pendekatan sistemik. Kemudian kita akan lihat apa pula yang dimaksudkan dengan pemikiran sistemik. Kita akan melihat kepentingan melihat secara sistemik dan bagaimana sistemik ini diguna pakai dalam konsep Sustainable Development Goal ataupun SDG. Dan kita akan lihat pula lebih spesifik lagi bagaimana pendekatan sistemik ini kita guna pakai dalam penilaian lembangan sungai ataupun river basin assessment, dan contoh-contoh yang telah dilaksanakan menggunakan konsep ini. Dan kita akan terus pula pergi kepada kajian kami sendiri, iaitu menggunakan konsep yang sama di mana kami menghasilkan ataupun dalam proses menghasilkan Malaysia Sustainable River Basin Indicators ataupun MyRi Basin, dan seterusnya kita akan simpulkanlah apa yang kita bincangkan hari ini. Okey, di sini saya cuma nak beri sedikit ataupun nak beri definisi ringkas tentang apa yang dimaksudkan dengan sistemik. Ini tidak semestinya berkaitan dengan sungai lah, tetapi ini adalah definisi secara amnya. Jadi ini definisi ni saya ambil daripada satu reference yang agak lama, kerana sistem di sini sebenarnya sudah, konsep sistemik ni sebenarnya pun sudah agak lama. Jadi daripada definisi ini dikatakan analisa sistemik adalah sejenis penjelasan atau prosedur yang menilai kapasiti sistem dan menunjukkan bagaimana kapasiti ini dilaksanakan oleh sistem dengan menguraikan elemen-elemen yang dilaksanakan dalam bahagian-bahagian sistem. Jadi cara untuk menangani keseluruhan sistem yang di mana mengandungi berbagai elemen tadi ni adalah dengan sudut pandang global tanpa memusatkan perhatian pada perincian. Jadi in general, apa yang dimaksudkan dengan pendekatan sistemik adalah melihat sesuatu perkara ataupun sesuatu keadaan, senario dengan secara keseluruhan, tapi tidak bermakna kita membuat penilaian umum di mana kita akan lihat nanti bagaimana dalam melihat sesuatu perkara dalam keadaan keseluruhan ini, kita akan juga mengambil kira komponen-komponen di dalam sistem tersebut. Okay, ini pula adalah pemikiran sistemik. Dia ada pelbagai jenis konsep pemikiran, jadi tidak ada salah ataupun tidak ada betulnya. Mana-mana pun kita boleh laksanakan bergantung kepada kesesuaian keadaan. Jadi pemikiran secara linear ni lah pemikiran bila kita contohnya kita nak capai sesuatu perkara ataupun kita nak pergi kepada sesuatu destinasi. It adalah straightforward. We find one solution and we solve the problem. We have a problem, we find one solution and we solve that problem. Itu yang kita maksudkan dengan pemikiran secara linear. Dan ada juga konsep pemikiran secara dinamik, di mana konsep pemikiran ini kita fikirkan tentang pelbagai jenis solution, tetapi masih kita fokus tentang sesuatu perkara. Tetapi mungkin we came up with different solution or different pathway towards solving that issues or problem. Dan akhirnya kita ada pemikiran secara sistemik di mana kita melihat keseluruhan isu ataupun senario tersebut. Kita lihat juga apakah komponen-komponen yang menyumbang kepada senario tersebut, yang memainkan peranan ataupun menjadi faktor kepada senario tersebut, dan kita analisa bagaimana perkara-perkara komponen-komponen tersebut bertindak balas dengan each other. Dan akhirnya kita akan cari suatu solution di mana ia akan
memberi solusi yang terbaik untuk senario tersebut tanpa memastikan semua komponen itu berada dalam keadaan baik juga. Okey, kenapa pentingnya? Kita dah lihat tadi dalam contoh awal sebelum saya mulakan pembintangan bagaimana kalau kita contohnya dari segi sudut the blind man and the elephant, whereby if we only focusing on certain element, kita akan tidak dapat nampak perspektif keseluruhan. Jadi kepentingan lain contohnya dalam sistem sistemik ini adalah kalau kita selesaikan sesuatu isu berdasarkan isu tersebut sahaja, kadang-kadang ini boleh menimbulkan masalah daripada sudut yang lain. Contoh ini adalah, of course this is a cartoon, tetapi kartun ini juga menunjukkan bagaimana kalau kita tidak memikirkan the consequences ataupun akibat kita membuat sesuatu penyelesaian itu secara very narrow. Contohnya di sini pihak bomba menggunakan trampolin supaya wanita yang terperangkap dalam bangunan yang terbakar ini dapat diselamatkan, tanpa memikirkan the trampoline will have another effect. Jadi dia terpelanting ke bangunan lain yang pula. Jadi akibat yang tidak disengajakan. Of course, this is unintended consequences kerana tujuan asal pihak bomba adalah untuk menyelamatkan, tetapi timbul pula masalah yang lain. Jadi walaupun sebenarnya pendekatan sistemik ini bukanlah satu walaupun memerlukan pelbagai interaksi dan memerlukan kita memikirkan membuat perincian awal dan sebagainya, perancangan awal dan sebagainya, tetapi ia bukanlah sesuatu yang sukar. Jadi pemikiran sistemik ini sebenarnya mudah, tetapi dia boleh digunakan untuk menangani penyelesaian masalah yang kompleks. Jadi 4 konsep utama adalah we have to identify ataupun kita perlu mengenal pasti apakah perkaitan ataupun interconnectedness di antara elemen-elemen ataupun komponen-komponen dalam senario tersebut, dan kita perlu membuat synthesize contohnya synthesize hipotesis, apakah penyelesaian-penyelesaian yang sesuai, dan kemudian membuat juga gelung tindak balas ataupun feedback loop in terms of kalau kita lakukan satu penyelesaian begini, apakah tindak balas yang akan berlaku kepada komponen-komponen yang lain, dan juga memastikan apakah causality ataupun apakah faktor-faktor yang boleh menyumbangkan kepada keadaan tersebut. Another contoh ataupun lagi satu contoh yang kita dapat lihat dalam konsep pendekatan sistemik adalah konsep pendekatan sistemik ini memerlukan walaupun ianya satu konsep yang general, tetapi ia juga memerlukan kepakaran dalam bidang tersebut. Okay, contohnya kalau nanti kita akan lihat konsep ini diaplikasikan dalam dalam penilaian lembangan sungai, jadi kepakaran untuk memahami lembangan sungai ataupun aktor-aktor yang memainkan peranan dalam lembangan sungai itu adalah perlu supaya elemen-elemen dalam lembangan sungai itu dapat difahami dan juga penyelesaian sesuai dapat dilaksanakan. Jadi kepakaran dalam bidang tertentu diperlukan bersama dengan penyatuan dengan elemen lain, jadi pengetahuan kolektif. Kadang-kadang dalam konsep ini pendekatan sistemik ini kita sometimes we need more than one expert ataupun more than one scope of knowledge. Jadi kepakaran ini diperlukan untuk memahami fenomena kompleks dari segi keseluruhan dan bagaimana komponen-komponen ini bersinergi antara satu sama lain, dan juga kepakaran ini juga perlu untuk membuat reductionism ataupun mengenal pasti fenomena kompleks dari segi yang lebih kecil. Jadi perlu kepakaran ini untuk melihat komponen-komponen kecil ini apakah di mana komponen-komponen kecil ini akan berinteraksi dengan antara satu sama lain. Ini pula kita akan lihat daripada segelung tindak balas dan casualty, di mana seperti yang saya katakan tadi, kadang-kadang satu penyelesaian akan menyebabkan timbulnya isu yang lain. Jadi ini contoh very classic, this is quite very old source, old in sense that it's more than 5 years lah. Jadi di sini contohnya kajian ini cuba melihat bagaimana quality of life ataupun kualiti hidup tu dapat dipertingkatkan dengan menyediakan
transport yang lebih baik. Jadi di sini mereka lihat kalau katakan kita menggalakkan car ownership ataupun pemilikan kereta, kita mudahkan contohnya pemilikan kereta, itu apa akan terjadi kepada keadaan jalan raya, road capacity. Jadi capacity traffic akan bertambah, menyebabkan road crowding dan menyebabkan quality of life semakin menurun pula. Tapi kalau kita contohnya tapi at the same time benda itu juga akan menyebabkan kawasan itu, kalau berlakunya traffic jam dan sebagainya, menyebabkan mungkin cost ataupun land area di situ menurun kerana orang tidak akan mahu tinggal di kawasan yang trafficnya very congested. Tetapi apa pula tindakannya kalau jika kita contohnya menambah baik sistem jalan raya dan juga menambah baik public transport. Jadi bagaimanakah pula tindak balas yang akan berlaku kepada quality of life penduduk tersebut. Jadi dalam keadaan begini, walaupun asalnya hanyalah untuk melihat bagaimana transportation can increase the quality of life, semua simulasi ataupun semua jenis solution ataupun penyelesaian dilihat dan tindak balas terhadap penyelesaian itu tersebut juga dikaji sebelum satu penyelesaian itu dibuat. Jadi sebenarnya sistem sistemik itu walaupun pada dasarnya kita melihat keseluruhan sistem, tetapi sebenarnya dalam penyelesaian ini dia ada langkah-langkah yang tertentu. Of course kita akan bermula dengan mengenal pasti sistem tersebut. Contohnya adakah dalam kita cuba mengenal sistem tersebut boleh menjadi satu kawasan, boleh menjadi satu proses dalam yang kami gunakan dalam aplikasi sistemik untuk penyelesaian lembangan sungai. Inilah sistem itu adalah lembangan sungai tersebut. Jadi kita melihat dulu kenal pasti apakah sistem yang kita cuba kenal pasti sistem yang cuba dikaji. Jadi apakah kebergantungan komponen-komponen yang ada dalam sistem tersebut. Jadi mengenal pasti tingkah laku sifat sistem tersebut, komponen aktor yang memainkan peranan dalam sistem tersebut, dan juga mengenal pasti perkaitan dalam sistem tersebut, bagaimana komponen-komponen tersebut bertindak balas, berinteraksi antara satu sama lain. Jadi kita perlu tahu supaya kita membuat nanti penyelesaian yang dilakukan itu adalah lebih menyeluruh. Dan juga penting, contohnya kalau dalam penyelesaian ataupun dalam penilaian sungai ini adalah kenal pasti juga pihak-pihak yang berkepentingan yang boleh memberi kesan sama ada negatif atau positif di dalam sistem tersebut. Jadi kita kena pasti juga apakah cara terbaik mengurus ataupun campur tangan. Kalau campur tangan mungkin wordnya lebih negatif connotationnya, ataupun apakah cara yang terbaik untuk mentadbir urus sistem tersebut untuk menghasilkan output yang diinginkan. Jadi untuk kita lebih memahami systemic approach ni ataupun pendekatan sistemik ini, kita boleh lihat apa yang telah diaplikasikan, apa yang sudah sedia ada. Okey, jadi salah satu saya rasa yang mungkin ramai familiar dengan konsep ataupun ramai familiar adalah Sustainable Development Goal. Jadi saya ambil beberapa indikator yang berkaitan dengan air di sini kerana hari ini kita pun bercakap tentang lembangan sungai. Contohnya kita ambil SDG Goal number 6, which is Clean Water and Sanitation. Walaupun SDG 6 ni adalah kalau kita lihat dari segi nature of the SDG ni lebih bersifat spesifik, which is talking about water, tetapi sebenarnya untuk mencapai SDG goals number 6 ini, ia perlu melihat keseluruhan sistem air tersebut sendiri. Jadi sub-indikator yang dihasilkan untuk menyapa ataupun untuk menyokong pencapaian SDG 6 ini adalah menggunakan systemic approach. Jadi contoh-contohnya yang sini saya listkan 6.1, access to safe affordable drinking water. Sebenarnya dia ada 6.1, 6.2, 6.3 ni adalah dia berinteraksi antara satu sama lain. Pencapaian satu indikator ni akan membantu pencapaian indikator yang lain. So in terms of developing the SDG goal ataupun in terms of achieving the SDG goal 6 ni sebenarnya perlu pendekatan sistemik. Begitu juga beberapa indikator daripada SDG goals yang lain.
Okay, sini saya juga ambil contoh indikator yang berkaitan dengan air. Di sini daripada indikator yang berkaitan dengan air ni tidak semestinya daripada SDG 6, walaupun SDG 6 itu lebih bersifat spesifik, tetapi ada juga indikator direct ataupun indirect daripada goal number 3, goal number 11, 12 and 15. Jadi seperti mana SDG 6, sub-indikator ini juga adalah bersifat sistemik. Okay. Jadi kalau kita we go more specific, kalau kita lihat dalam sistem air sendiri, semasa para expert ataupun para pakar menghasilkan SDG 6 ni tadi, mereka sudah lihat sebenarnya indikator yang dihasilkan itu adalah bersifat spesifik dan bersifat sistemik, di mana mereka sudah lihat, mereka sudah menggambarkan, sudah membuat simulasi bagaimana achievement of one indicator can help the achievement of other indicator and vice versa. Jadi mereka dah buat satu causal loop diagram which actually menunjukkan tindak balas di antara beberapa komponen dalam SDG 6 ini sendiri. Contohnya jika chemical waste is being properly managed ataupun effluent is being properly managed, ia akan menyebabkan water availability increase kerana kita ada lebih banyak air yang bersih. Kalau kita guna resource secara efisien, kita akan juga lebih kita akan banyak air yang bersih dan itu akan menyebabkan we have more water for food dan sebagainya. Jadi semua ada tindak balas dan maksudnya indikator tersebut tidak di-develop secara rawak ya. Jadi dia melalui proses sistemik ini tadi. Okey, kita pergi kepada contoh lain yang pula. Ini adalah contoh pendekatan sistemik dalam pengurusan air. Tadi kita lihat secara general dalam SDG, ini dalam pengurusan air. Sebenarnya integrated water resource management ni ataupun pengurusan air secara bersepadu ini, pengurusan sumber air secara bersepadu ini sudah pun bersifat sistemik, di mana dalam komponen IWRM ini sendiri kita sudah ada konsep di mana kita melihat dari segi responnya, kita melihat dari segi kesan atau impactnya, keadaan semasa which is state, apakah pressure ataupun tekanan yang diberikan dalam sesuatu sistem, dalam sesuatu pengurusan air tersebut, dan juga kita lihat dari segi drivers ataupun pendorong kepada sistem tersebut. Sama ada drivers tu can be good or bad lah, good drivers. Jadi kalau konsep IWRM ni kita diaplikasikan dalam sesuatu senario contoh yang sudah diaplikasikan dan sudah ada hasil daripada keberkesanan pengaplikasian tersebut adalah di River Basin di Spain. Ya, jadi mereka they have actually revised the situation, they have used that untuk menambah baik keadaan lembangan sungai tersebut. Ya, jadi proses ini melalui beberapa langkah. Langkah pertama contohnya to characterize the river basin. Jadi macam kita lihat yang saya gambarkan awal tadi, di mana kita kena kenal pasti dulu apakah sistemnya, apakah karakteristik sistem tersebut, apakah komponen-komponen yang memainkan peranan penting dalam sistem tersebut. Jadi kalau even walaupun konsep ini general, bila kita aplikasikan dalam lembangan sungai tersebut, sesuatu lembangan sungai ini kita kena start from scratch. Sebab lembangan sungai itu sendiri tidak bersifat sama antara satu sama lain. Contohnya lembangan sungai Johor amat berbeza dengan lembangan sungai di Perak contohnya. Jadi every time we have to go through the same step. Okay, another example adalah ini adalah lagi satu example ni lebih bersifat akademik, di mana di sini kita tidak namakan kawasannya lah, tapi lebih kepada how the framework is being developed. Ya. Jadi di sini dilihat bagaimana dinamik dinamik sesuatu sistem itu ataupun cara pergerakan sesuatu sistem tersebut actually can have impact antara satu sama lain. Jadi contohnya bagaimana kita set administrative border ataupun sempadan pengurusan, bagaimana kita sempadan pentadbiran, bagaimana sikap sesuatu komuniti, di mana kita letakkan reservoir dan sebagainya, allocation of water, reservoir dan sebagainya, itu
itu sangat memainkan peranan penting dalam menyelesaikan menangani sesuatu konflik. Jadi apakah actually kelebihan menggunakan peringkatan sistemik ini bagi lembangan sungai? Jadi seperti yang kita dah go through, kita dah bincang tadi, kita pun tahu lembangan sungai ini memang bersifat berpelbagai, maksudnya terdapat pelbagai komponen yang menyumbang kepada keadaan lembangan sesuatu lembangan sungai. Contohnya bergantung bagaimana secara aliran air, apa aktiviti-aktiviti yang berlaku di sepanjang lembangan sungai tersebut, bagaimana kaedah air digunakan di lembangan sungai tersebut, bagaimana sikap awareness penduduk yang menggunakan yang tinggal di dalam lembangan sungai tersebut, apakah komponen-komponen biodiversity, apakah even the external factors, contohnya hidrologi, itu juga memainkan peranan penting. Jadi lembangan sungai itu sendiri sudah pun bersifat pelbagai. Jadi sudah semestinya kita tidak boleh menggunakan sesuatu pendekatan yang sangat menjurus dalam menyelesaikan permasalahan sungai ini, sebab kalau kadang-kadang contohnya kalau kita cuba menaikkan taraf ekonomi penduduk di lembangan sungai tersebut dengan menambah aktiviti-aktiviti pertanian ataupun kita meluluskan lebih banyak projek-projek perindustrian, mungkin dia dapat meningkatkan taraf ekonomi penduduk di kawasan lembangan sungai tersebut. Tetapi apakah pula kesan terhadap keadaan lembangan sungai itu dari segi water quality-nya, dari segi water availability-nya? Jadi all this have to be taken into consideration before we come to a solution. Jadi apa yang inisiatif daripada pihak kami ataupun sebahagian daripada kajian di bawah projek GCRF ni adalah untuk menggunakan sistem-sistem ini untuk menilai keadaan sesuatu lembangan sungai, supaya daripada penilaian tersebut kita dapat memastikan tahap kelestarian lembangan sungai dan seterusnya memberikan satu gambaran bagaimana apakah solution ataupun apakah kaedah penyelesaian terbaik untuk menambah baik keadaan lembangan sungai itu. Jadi di sini kita pakai konsep multiple indicators ataupun pelbagai indicators. Again, multiple indicator ni bersifat ataupun mengambil kira pelbagai komponen yang terdapat dalam lembangan sungai itu. Contohnya kita look into water availability, kita also look into water availability which has ada connection ataupun ada hubung kait dengan hidrologi. Kita juga lihat dari segi pengurusan tadbir urus sungai tersebut, siapakah pihak yang bertanggungjawab mengurus tadbir sungai tersebut. Contohnya kalau di lembangan Sungai Johor, pihak bakar, siapa lagikah yang ada authority terhadap sungai tersebut, DOE dan sebagainya. Dan kita lihat juga bagaimana tahap environmental awareness ataupun tahap pemahaman penduduk tentang kualiti air dan sebagainya, sebab itu penting dalam memberi satu gambaran tentang keadaan sungai. Ya, jadi kita menggunakan mengaplikasikan penggunaan multi indicators. Okay. Jadi dalam Myri Basin Framework ini kita lihat bukan sahaja dari segi multi indicators, tapi kita bahagikan, kita categorizekan indikator-indikator ini kepada beberapa jenis. Pertamanya kita akan lihat dari segi pressure, keduanya kita lihat dari segi state dan juga kita lihat dari segi respon. Jadi ini bersesuaian ya dengan konsep sistemik tadi, di mana pressure kita akan lihat apakah tekanan-tekanan, apakah jenis-jenis komponen yang memberi tekanan kepada keadaan lembangan sungai. Contohnya water demand ataupun mungkin water availability itu memberi tekanan. Kita akan lihat juga apakah komponen-komponen pollutants ataupun komponen-komponen pencemar yang ada dalam lembangan sungai tersebut yang memberi tekanan kepada keadaan sungai tersebut. Dan kita akan juga melihat dari segi state keadaan semasa, apakah keadaan semasa dari segi environmental flow-nya, kita akan lihat juga dari segi apakah current water availability-nya, dan kita akan lihat juga apakah dari sudut respon ataupun tindak balas yang sedia ada, apakah langkah-langkah yang sedang dilakukan, adakah langkah-langkah tersebut memberi menambah baik keadaan tekanan dan sebagainya. Jadi kita lihat dari semua sudut supaya at the end of the day kita dapat memberi solution
yang terbaik untuk menambah baik keadaan lembangan sungai. Jadi kelebihan menggunakan sistem PSR ataupun Pressure State Response ni adalah ia menggabungkan hubungan sebab dan akibat bagi membantu pihak berkepentingan lah, ataupun kita nak memberi solusi, kita nak membantu pihak berkepentingan membuat keputusan yang terbaik untuk lembangan sungai. Okay, jadi setakat ini kami belum lagi lah untuk sebab kami masih dalam peringkat pengumpulan data. Jadi insya-Allah by penghujung tahun ini mungkin kita akan bersedia untuk berkongsi keputusan ataupun berkongsi tentang analisa lembangan Sungai Johor berdasarkan Myri Basin ataupun pendekatan sistemik yang telah kami laksanakan, insya-Allah. Jadi setakat ini kami belum share lagi lah in detail, insya-Allah kami akan share in the future. Jadi saya dapat simpulkan di sini adalah lembangan sungai ataupun ada satu sistem by itself yang terdiri daripada pelbagai aktiviti yang bersifat interaktif serta dinamik seperti sosial, ekologi dan ekonomi dan memerlukan pendekatan yang menyeluruh. Jadi juga penyelesaian untuk satu masalah dalam sistem yang kompleks seperti lembangan sungai ini perlu mengambil kira komponen yang lain agar tiada masalah baru di dalam sistem lembangan sungai tersebut. Contohnya jadi seperti pepatah Melayu lah, menarik rambut di dalam tepung, rambut jangan putus, tepung jangan berselerak. Jadi bagi saya pepatah ini sangat menarik kerana ia menunjukkan bagaimana jika kita nak buat sesuatu, kita nak selesaikan satu masalah, make sure it does not create another problem. Jadi dapat disimpulkan juga pendekatan sistemik ini dapat melihat hubungan kait komponen bagi sistem dan dia juga dapat membantu kita memahami isu kompleks dengan lebih mudah dan membantu kita melihat kesan ataupun causal effect perubahan setiap elemen di dalam sistem. Jadi perancangan kami seterusnya adalah untuk mengenal pasti dan menganalisa elemen yang terlibat dalam perubahan sistem lembangan sungai. Actually kami dah, for the first step ni kami telah pun mengenal pasti dan menganalisa elemen. Jadi that's why pada peringkat ini kami telah pun kenal pasti indikator-indikator yang sesuai digunakan dalam framework Myri Basin ni. Dan kami harap seterusnya kami dapat membuat analisa yang lebih detail, yang lebih terperinci supaya kami membuat profiling untuk lembangan Sungai Johor dan seterusnya mendapatkan solusi bagi isu yang kompleks tanpa mengabaikan impak kepada elemen yang lain. Jadi diharapkan juga penyelidikan, elemen-elemen penyelidikan daripada Myri Basin ini dapat memberi pemahaman yang lebih bagus tentang sistem lembangan sungai di Johor khususnya dan di Malaysia amnya. Jadi itu saja daripada pihak saya. Terima kasih. Jika ada soalan boleh dikemukakan. Terima kasih Prof atas perkongsian. Jadi tanpa melengahkan masa, sekarang saya buka sesi soal jawab. Kita akan cuba menjawab soalan yang kami ambil daripada FB. Di sini daripada Encik Muhammad Nordin. Encik Muhammad Nordin ada dua soalan. Yang pertama, program denai sungai dan TAPS dari sudut pandang sistemik, apakah sudah dikaji mengikut 4 dasar yang Prof nyatakan? Dan soalan yang kedua, Prof dengan data-data pencemaran air sungai di negara, walaupun kita maklum bahawa ada peraturan buat pengguna dan penguatkuasa dalam memastikan effluent yang dialihkan ke sungai, perlu berada dalam parameter yang dipersetujui dari awal bila pencemaran yang dibuat secara sengaja atas alasan permit to discharge tidak diperoleh dan berbayar. Okey, terima kasih kepada Encik Malkin atas soalan yang dikemukakan. Okey, untuk menjawab soalan pertama, program denai sungai ini saya melihat walaupun mungkinlah saya rasa program denai sungai ini tidaklah perlu melakukan kajian yang terperinci kerana program denai sungai ini lebih bersifat kepada to increase awareness. Jadi kebanyakan impaknya adalah positif. Contohnya sekarang ni kita buat program denai sungai, kita nak mengadakan denai alongside
selected rivers ataupun sungai-sungai yang terpilih supaya kita lebih memasyarakatkan sungai tersebut di mana orang ramai ataupun komuniti boleh lebih dekat kepada sungai, dapat merasakan bagaimana sungai itu memainkan peranan penting dalam kehidupan. Jadi mungkin saya pasti pihak yang melaksanakan, pihak KASA sudah melaksanakan kajian terperinci apa causal effect dan sebagainya, tetapi at the same time program Denai Sungai ini impak dia kebanyakannya adalah positif. Kalau kita lihat mungkin investment yang perlu dibuat adalah dalam bentuk ekonomi di mana mungkin kita perlu ada investment untuk buat denai itu sendiri, tapi at the same time saya rasa pulangan dia ataupun ROI dia adalah positif. Jadi saya pasti at the same time KASA sudah membuat kajian terperinci, tetapi I'm sure that the effects outweigh ataupun the positive effect outweigh the investment, insyaAllah. Saya harap menjawab. Untuk soalan nombor 2, data pencemaran sungai ni, sebenarnya itu yang masalahnya, macam contohnya regulation discharge ni, isunya ini pun regulation ni pun sebenarnya dah agak lama. Kalau kita lihat EQA itu pun tersebut pun dia dah dihasilkan agak lama kan. Jadi mungkin semasa penghasilan EQA, discharge limit ni sebagainya dulu, dia adalah berdasarkan lebih kepada untuk menaikkan ekonomi negara. Jadi kita cuba set discharge limit di mana kita merasakan industri pada ketika itu boleh at the same time can grow with the discharge limit, mampu untuk membuat contohnya treatment system berdasarkan discharge limit yang diberikan. Jujur saya merasakan as the time goes on, teknologi juga sudah berkembang dan sudah juga tiba masanya lah untuk kita lihat, kita review semula discharge limit ini supaya discharge limit yang dahulu kala itu masa-masa ekonomi pihak industri juga sudah kukuh dan teknologi juga sudah semakin canggih, dan saya rasa sudah masanya lah untuk kita review semula discharge limit ni. Dan sebenarnya pihak KASA dan pihak DOE juga dalam proses reviewing the discharge limit. So insyaAllah kita harap akan ada perubahan pada masa akan datang. Baik, soalan lain daripada Shima Hesh. Adakah pernah dibangunkan polisi pengurusan sungai di UTM? Okey, untuk menjawab soalan, terima kasih kepada Shima. Sebenarnya sebelum kita fahami pembangunan polisi ni, dulu kita kena faham apakah tujuan polisi. Jadi polisi ni dah bersifat guidance untuk membantu sesuatu decision making proses, ataupun kadang-kadang polisi ni menjadi kickstart untuk penghasilan regulation dan sebagainya. Jadi yang boleh develop polisi ini sendiri adalah pihak-pihak berkepentingan lah, contohnya UTM. Kami boleh membantu pihak berkepentingan, contohnya kementerian ataupun jabatan alam sekitar untuk develop polisi sekiranya kami dipanggil ataupun dilantik. Sebab kami sendiri tidak berhak untuk membangunkan polisi tersebut. Tetapi sekiranya polisi itu hanya diguna pakai untuk contohnya pengurusan air dalam UTM, pengurusan sungai ataupun sumber air dalam UTM, maka itu boleh, itu tak ada masalah. Tetapi jika kita nak develop policy for countries or for the state, for example, that will need invitation, appointment letters lah, ataupun appointment from the authority. Jadi pihak kami sendiri, kami tidak membangunkan polisi untuk negara, tetapi kami membantu memberi input kepada penghasilan polisi tersebut. As for now, contohnya kami terlibatlah, walaupun bukan polisi pengurusan sungai secara general, sebab sebenarnya polisi pengurusan sungai ni dah ada. Sebenarnya kita ada polisi what we call water resource policy. Kita dah ada polisi tersebut 2013 tak silap saya dan sudah boleh didapati di website KASA, ada polisi tersebut. Jadi polisi itu kami tak bangunkan, tetapi untuk polisi-polisi kajian air yang akan datang, insyaAllah kami bagi input, tetapi bukanlah kami yang membangunkannya. Saya harap menjawab. Baik. Daripada Yushan, bagaimanakah dengan faktor risiko bencana seperti banjir, tanah runtuh, hakisan dan pemendapan? Adakah ia salah satu indikator dalam penilaian peningkatan sistemik in Mairie Basin? Apakah jangkaan output daripada projek penilaian lembaga Sungai Johor akan datang dan kaedah pelaksanaan ditapak?
Okay, atas soalan ni, soalan ni bagus. Kita maksudnya dari segi disaster as for now, disaster element dalam Mairie Basin ni tidak begitu ketara sebab kita lebih lihat kepada keadaan semasa, tetapi kita secara tidak langsung lah, indirect, we look at that. Contohnya risiko contohnya environmental flow dari segi water availability tu juga akan menyumbang, kita juga lihat faktor climate change, ada juga elemen-elemen tersebut dalam Mairie Basin. Tetapi kerana elemen ini tidak bersifat kepada pengurusan bencana, kami tidak melihatnya secara mendalam lah, tetapi mungkin perkara ini boleh indikator ini boleh ditambah baik lagi, di mana kita cuba selitkan juga elemen-elemen disaster preparedness ni dalam Mairie Basin. Okey, apakah jangkaan output daripada projek lembangan sungai ni? Kita harap Mairie Basin ini dapat memberi gambaran sebenar tentang keadaan lembangan sungai di Johor, sebab belum ada lagi satu kajian yang menggambarkan keadaan sebenar dari segi environmental flow-nya, dari segi water availability-nya, dari segi community awareness-nya, dari segi the ecosystem services-nya. Jadi kami harap profiling yang detail dapat kami buat untuk lembangan Sungai Johor, di mana kami juga dapat memberi gambaran dan juga menunjukkan di manakah hotspot dan apakah berdasarkan hotspot ni kita dapat interpret dan membuat cadangan untuk solution yang terbaik. Okey, baik. Soalan lain daripada Encik Muhammad Faiz Fauzi. Mungkin ni lebih general. Adakah terdapat perbezaan antara kaedah sistematik dan kaedah sistemik? Okay, sebenarnya saya rasa memang akan ramai yang agak keliru dengan kaedah sistemik dengan sistematik. Okay, sistematik ni kita buat sesuatu secara teratur, secara berturutan, tidak semestinya sistemik. Sistemik ini tadi macam yang saya terangkan dalam pembentangan, di mana kita melihat sesuatu sistem itu secara keseluruhan dan mengambil kira komponen-komponen yang ada di dalam sistem tersebut. Sistematik pula di mana kita membuat sesuatu secara teratur. Kita mula dengan A, 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya kita ikut langkah-langkah tertentulah. Tetapi ia tidak semestinya, we can analyze only one element. It can be done systematically but it's not necessarily systemic. Jadi itu adalah perbezaan antara sistematik dan sistemik. Baik, kita ada soalan lain daripada Encik Ehsan Wan Azli. Di dalam lembangan sungai terdapat berbagai elemen yang kompleks, walaupun kita cuba untuk consider berbagai aktiviti dan elemen. Contohnya aktiviti peternakan ayam, terdapat berbagai spesies ayam dan impak terhadap environment adalah berlainan. Contoh ayam telur dan ayam daging lah mungkin dalam kes ni. Jadi bagaimana pendekatan sistemik boleh mengurangkan uncertainty dalam kajian sistemik bagi sistem yang kompleks? Okay, soalan ni tricky question sebab macam sistemik ni tadi kita of course kita lihat dari segi apakah pelepasan yang dibuat dalam Sungai Johor contohnya, dan bagaimana pelepasan daripada point source activity ini tadi memberi tekanan kepada kualiti air di Sungai Johor dan juga kuantiti juga sebenarnya. Kadang-kadang if we look at certain situation whereby pollution teruk sangat, kita terpaksa hentikan proses penghasilan air kepada air terawat kepada penduduk. Tetapi one thing for sure adalah kita tidak mampu untuk lihat secara terperinci in terms of, for example, in detail different types of ayam, different species ayam yang dibela yang memberikan pencemaran yang berbeza. Itu memerlukan, of course, that will require very specific study, kajian lebih terperinci, kajian lebih mendalam. Tetapi kita dapat lihat interaksi komponen-komponen secara general. Nak kata general pun tak general sangatlah, tetapi kita lihat dari segi contohnya if we increase ladang penternakan ayam contohnya, we have more pollutant coming ataupun more effluents coming from the chicken farming. Jadi adakah ia memberi tekanan yang lebih kepada lembangan sungai tersebut dari segi kualiti air dan kuantiti airnya? Ya, tapi kita tidak dapat lihatlah dari segi contohnya very detail, going down, deep down into different type of chicken dan sebagainya. Itu kita tidak mampulah. Kita tidak buat lagi setakat ini. Of course boleh dilaksanakan tetapi menggunakan kajian yang lain.
Baik, mungkin kita boleh terima 2 soalan lagi ke, Prof? Boleh, insyaAllah. Okey. Okey, daripada Cindy I. Kising. Penggunaan indikator terdapat kelemahan dari segi coverage. Dia beri contohnya GDP. Contohnya GDP kerana dikira berdasarkan average. Jadi bagaimana penggunaan indikator melalui sistemik boleh membantu bagi mengurangkan kelemahan indikator ni? Okay, kepada soalan ini, saya rasa valid question, ramai yang ragu-ragu juga. Tapi di mana-mana kajian pun memang kita akan ada uncertainties, certain uncertainties kerana kita tidak always have able to guarantee ataupun validate every data. Jadi untuk my rebase ni, apa yang pihak kami jalankan untuk mengurangkan uncertainties ni adalah dengan menggunakan kombinasi primary dan secondary data, di mana setakat mampulah kami akan cuba collect primary data. For example, primary data yang kami cuba kumpul adalah contohnya awareness, sikap masyarakat terhadap tentang penggunaan air, tentang realization of water quality dan sebagainya. Itu data-data primary. Data-data contohnya untuk Lambangan Johor juga, contohnya GDP, kami akan cuba collect data latest dan juga berdasarkan GDP kawasan lembangan sungai, bukan mungkin Malaysia in general. Tetapi kalau kita katakan, sebab kajian-kajian yang berbentuk macam ni selalunya keputusannya perlu dikeluarkan dalam tempoh yang agak singkat supaya tindakan dapat dibuat. Kerana jika kita terlalu memikirkan tentang the data, try to be very very accurate, dan mungkin juga kajian itu akan mengambil masa yang lama. Tetapi untuk mengurangkan uncertainties tadi, kami akan menggabungkan penggunaan data primary dan penggunaan data secondary, and as much as we can, if the data is primary, we will try to get validation from the stakeholders and the authority. Baik, terima kasih. Mungkin soalan yang last daripada Zulfeka. Kalau kita melihat secara general, kita mungkin akan terlepas kefahaman suatu isu secara mendalam. Contoh in term of water quality, kita ada banyak parameter. Kita ada COD, BOD dan SS kan. Jadi ada banyak punca. Jadi bagaimana pendekatan sistemik membantu bagi memahami suatu isu yang kompleks sebab kita tak tengok secara mendalam. Okey, bila kita contohnya bila kita lihat dari segi water quality ni tadi, kalau kita lihat penggunaan indikator untuk water, contohnya dalam pelbagai sistem yang lebih kurang sama, contohnya Environmental Performance Index, mereka akan pilih indikator yang paling representative of that situation. Jadi kalau contohnya di sini mungkin kita akan guna parameter-parameter tertentu, contohnya sama ada BOD ataupun COD ataupun kedua-duanya, ataupun kita gabungkan dalam equation, kita allocate different weightage yang dapat menggambarkan keadaan sungai tersebut. Ada kalanya juga kita akan gunakan apa yang kita panggil sebelum ni pernah saya gunakan dalam pendekatan ataupun penilaian yang lain, di mana kita guna air quality index, whereby kita gabungkan beberapa komponen-komponen parameter yang penting untuk mendapatkan satu keadaan tentang sungai tersebut lah. Jadi of course macam saya katakan, kalau kita boleh juga kalau indikator yang kita nak gunakan tu kita nak gunakan dalam bentuk spesifik, tapi dalam kes yang macam tu kita perlu banyakkan indikator lah. Contohnya untuk water quality kita ada indikator yang look at BOD, yang look at COD dan look at TSS. Ini bergantung kepada how many indicators we want it to be in that particular system, dan how detailed we want it to be in terms of later on when we want to have the result. Tapi maksudnya kita boleh guna macam-macam pendekatan, sama ada kita boleh memperbanyakkan indikator tersebut, kita boleh menggabungkan parameter tersebut, ataupun kita boleh fokus kepada parameter yang kita rasa paling menunjukkan keadaan sungai tersebut. Baiklah, terima kasih Prof. Kita sudah sampai ke akhir sesi webinar. Dapat saya rumuskan di sini daripada sesi perkongsian tadi, bagi isu yang kompleks seperti lembangan sungai terdapat keperluan bagi kajian bersepadu
bagi memastikan solution daripada kajian tidak membawa kepada masalah yang lain. Juga terdapat berkaitan antara elemen atau aktiviti dalam lembangan sungai. Jadi semoga berjumpa lagi di sesi webinar akan datang. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih.